kecuali seorang, kamu jangan dekati dia, jangan sesekali bercakap dengan dia, kerana dia ni adalah ahli sihir dekat kota Mekah. Dialah yang bernama Muhammad ibn Abdullah. Dialah penipu besar, jangan kamu dekati dia, jangan kamu dengar cakap dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah. Jadi hari ini kita akan belajar juga kisah sahabat Nabi SAW, yang mana sahabat Nabi pada kali ini kita akan bincang adalah sahabat ini ada kaitan, disangkut rapat dengan sahabiah Nabi SAW yang kita ceritakan kemarin dulu, yang bernama Hindun binti Utbah. Hari ini kita akan belajar berkaitan dengan suami beliau yang bernama Abu Sufyan ibn Harb. Okey, baik. Bila mana kita tengok cerita daripada sebelum ni, perkongsian saya dari sebelum ni lagi, kisah Nabi kan, kisah para sahabat, perjuangan mereka, ketahuilah kesemua yang saya kongsikan kepada anda semua, yang saya berkongsi ilmu kepada anda semua, ketahuilah semua ini telah pun berlaku 1400 tahun yang lalu. Kisah yang kita ceritakan sebelum ni, even pada hari ini pun kita akan belajar kisah Abu Sufyan. Peristiwa ini telah pun berlaku sangatlah lama, 1400 tahun yang lalu. Tapi alhamdulillah sampai ke hari ini kisah ini masih lagi kita boleh belajar. Sampai ke hari ini kita boleh lagi ambil manfaat daripada kisah riwayat hidup para sahabat Nabi SAW. Seperti contoh kita belajar kisah Salman Al-Farisi macam mana, kita belajar Suhaib Ar-Rumi tu macam mana, kita belajar kisah seorang sahabat Nabi yang muka tak lawa yang bernama Julaibib. Kita belajar juga kisah Nuaiman. Bagaimana kita boleh belajar kisah para sahabat ni, dan bagaimana kita sampai ke hari ini. Bayangkan 1400 tahun yang lalu, tapi sampai ke hari ini kita masih lagi boleh belajar kisah-kisah mereka, disebabkan itulah perjuangan para sahabat dulu, itulah perjuangan para ulama dulu, yang mana bila mana Nabi wafat, para sahabat mula mengumpulkan hadis-hadis Nabi SAW. Sampaikan bila mana sahabat ni dapat tahu ada hadis di satu tempat, mereka akan bersegera pergi. Ada kata hadis tu mereka tak pernah dengar. Maka di zaman para tabi'in pula, bagaimana perjuangan para tabi'in, mereka pergi ke satu tempat, Sebab apa? Sebab bila mana berlakunya kewafatan Nabi, para sahabat ni mereka bertebaran. Hampir lebih daripada 50% para sahabat yang berada dekat kota Madinah, bila mana berlaku kewafatan Nabi, mereka minta izin kepada Khalifah Abu Bakar pada masa tu untuk keluar daripada kota Madinah, yang menyebabkan para tabi'in ini mereka pergi ke satu tempat, pergi ke satu negara, semata-mata nak kumpulkan hadis Nabi SAW, dan mereka nak kumpulkan cerita ataupun biodata setiap orang sahabat Nabi SAW yang tersangatlah banyak. Maka sebab itulah sampai ke hari ini kita masih lagi boleh belajar kisah Nabi, kisah para sahabat Nabi SAW. Sama juga kisah yang kita akan belajar pada hari ini, Sayyidina Abu Sufyan ibn Harb. Cuma walaupun sahabat yang kita belajar pada malam ni, dia agak lewat keislaman beliau, tapi keimanan dia kepada Allah luar biasa. Kita sebagai seorang manusia yang hidup pada zaman sekarang, mustahil kita boleh melawan iman para sahabat. Meskipun dia bertemu dengan Nabi satu saat sekalipun, kita tak akan mampu nak lawan iman mereka, tak akan mampu melawan ibadah keikhlasan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab sahabat dia berada di makam yang khusus, kata Nabi SAW. Jadi Abu Sufyan ni kita boleh tengok dekat kota Mekah. Abu Sufyan ibn Harb beza umur dengan Nabi SAW 10 tahun. Kerana apa? Kerana Abu Sufyan ibn Harb telah pun lahir 10 tahun lagi awal daripada kelahiran Nabi SAW, yang menyebabkan bila mana Nabi lahir, pada hari Nabi lahir, ketika itu Abu Sufyan telah pun menginjak usia 10 tahun. Maka beza umur mereka 10 tahun lebih kurang. Dan Abu Sufyan kita boleh katakan isterinya ramai. Tapi antara ramai-ramai isteri beliau, salah seorang dalam kalangan isteri beliau, ada seorang yang sangat famous dalam kalangan kita, yang kita bincangkan kemarin dulu, yang bernama Hindun binti Utbah. Dan daripada keturunan Abu Sufyan inilah lahir ramai orang yang banyak jasa kepada Islam, yang sangat sayang kepada Nabi SAW. Antaranya yang bernama Muawiyah ibn Abi Sufyan, dan anak yang seterusnya yang bernama Ramlah bintu Abu Sufyan, ataupun kita lebih kenali dengan nama Ummul Habibah, yang merupakan isteri kepada Nabi SAW.
Jadi bila mana kita tahu yang anak kepada Abu Sufyan Ummul Habibah ni isteri kepada Nabi, sudah tentu Abu Sufyan ni merupakan ayah mertua kepada Nabi SAW. Jadi kita flashback sekejap sebelum Abu Sufyan menerima Islam, sebelum Abu Sufyan masuk agama Islam, apa yang berlaku kepada Abu Sufyan dekat kota Mekah. Jadi kita boleh tengok Abu Sufyan ataupun kisah riwayat hidup Abu Sufyan ni, beliau dikelilingi oleh orang yang benci kepada Islam. Kisah riwayat hidup beliau lebih kurang dengan isteri beliau yang bernama Hindun bintu Utbah, yang mana ahli keluarga Hindun, isteri beliau, kebanyakan dalam kalangan mereka benci kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama ayahnya, abangnya, pakcik dan sebagainya. Begitu jugalah yang berlaku kepada Abu Sufyan, yang mana dia ni kita boleh katakan sebagai ketua pemuda dekat kota Quraisy. Jadi bila mana ketua pemuda dekat kota Quraisy, maka semestinya Abu Sufyan ni akan rapat dengan Abu Jahal, akan rapat dengan Abu Lahab, akan rapat dengan Utbah ibn Rabi'ah yang benci kepada Islam dan ramai lagi. Ketua pemuda katakan kan. Jadi dekat kota Mekah, Abu Sufyan ni di antara orang yang terlibat untuk menjatuhkan Muhammad, untuk mencederakan Muhammad, bahkan untuk membunuh Muhammad pun Abu Sufyan terlibat. Kita boleh tengok bagaimana penduduk-penduduk Mekah yang diketuai oleh Abu Jahal, semestinya lah Abu Lahab, Abu Sufyan pun terlibat. Bagaimana mereka menebarkan fitnah kepada Nabi SAW. Seperti contoh, kita boleh tengok apa yang berlaku bila mana ada tetamu datang ke Mekah. Kerana kota Mekah ni setiap masa, setiap tahun mesti akan ada tetamu datang ke kota Mekah. Tujuan mereka untuk melihat Kaabah dan sebagainya lah. Jadi bila mana ada tetamu datang ke kota Mekah, puak-puak mereka ni lah akan mendatangi tetamu mereka. Mereka akan kata, kalau kamu nak pergi mana-mana ke kota Mekah, silakan. Kalau kamu nak bergaul dengan mana-mana orang dekat kota Mekah, silakan. Kecuali seorang, kamu jangan dekati dia, jangan sesekali bercakap dengan dia. Kerana dia ni adalah ahli sihir dekat kota Mekah. Dialah yang bernama Muhammad ibn Abdillah. Dialah penipu besar, jangan kamu dekati dia, jangan kamu dengar cakap dia. Setiap orang datang ke kota Mekah, dia akan bagi hasutan macam tu, ugutan macam tu, dan mereka akan melemparkan fitnah kepada Nabi SAW, yang menyebabkan kita boleh tengok salah satu sirah baginda SAW sebelum berlakunya perjanjian Aqabah. Bagaimana Nabi bila mana adanya tetamu datang ke kota Mekah untuk buat haji ke, untuk datang menziarahi dan sebagainya, mereka akan mendirikan khemah. Akan ada khemah Syam, akan ada khemah Yaman, Jordan dan sebagainya lah. Setiap negara akan mendirikan khemah masing-masing. Maka Nabi ni, dia akan pergi ke setiap khemah. Nabi akan minta izin untuk bercakap. Andai kata apa yang aku cakap ini benda yang baik, maka dengarkanlah. Tapi andai kata apa yang aku cakap ni kamu dapati benda yang tak baik, benda yang tak elok, jangan sekali kamu dengar. Tapi Nabi tak sempat nak cakap. Mereka tak izinkan Nabi untuk bercakap. Bahkan mereka tak layan ketika mana Nabi cuba nak bercakap dengan mereka. Tak sempat nak bercakap, mereka dah tak nak dengar. Kebanyakan khemah macam tu, tak layan Nabi. Tengok, Nabi sangat struggle dalam menyampaikan dakwah, sangat struggle untuk mengajak orang kepada kebaikan. Nabi tak suruh para sahabat lain, pergilah bagi dakwah dekat khemah ke khemah, tidak. Nabi yang lakukan sendiri. Kita boleh tengok betapa struggle-nya Nabi SAW dekat kota Mekah untuk menyampaikan dakwah baginda SAW, untuk mengajak orang ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi pergi sendiri ke setiap kemah. Tapi dalam banyak-banyak khemah ni, ada satu khemah saja yang melayan Nabi SAW. Yang khemah itu dipenuhi dengan penduduk-penduduk daripada Yasrib ataupun Madinah. Itu panjanglah cerita dia. Jadi itu di antara struggle-nya Nabi SAW. Apakah faktornya? Tak lain tak bukan mereka dihasut, mereka diperdengarkan kata-kata, difitnah oleh puak-puak Abu Jahal, puak-puak Abu Sufyan dan sebagainya. Dan kita boleh tengok juga macam mana saiz badan Abu Sufyan. Biasalah saiz badan orang Arab tu macam mana. Okey, badan dia sasa, tegap dan sebagainya. Dan Abu Sufyan ni dikatakan orang yang sangat bijak. Dia bijak mencari peluang, bijak bila mana dia berhadapan dengan musuh, dia bijak menyelesaikan masalah dan cuba melawan pihak musuh. Itu perangan Abu Sufyan. Dekat mana bukti dia? Kita boleh tengok apa yang berlaku dalam peperangan Badar. Sebelum peperangan Badar, apa yang berlaku ketika mana pasukan Islam yang berada dekat kota Madinah, mereka dapat tahu yang rombongan daripada Mekah yang diketuai oleh Abu Sufyan sudah pun pulang daripada Syam. Pulang berniaga dekat Syam, banyak untung dan sebagainya. Maka pasukan Nabi SAW ni, mereka nak ambil balik hak mereka.
nak ambil balik harta mereka yang telah dirampas oleh puak-puak Quraisy ketika mana mereka nak berhijrah ke kota Madinah. Lalu bila mana Abu Sufyan dapat tahu yang Nabi bersama dengan pasukan dia datang ke tempat dia cuba untuk ambil harta dia, ketika itulah Abu Sufyan menulis surat hantar kepada menteri Mekah pada masa itu yang bernama Abu Jahal. Disebabkan itulah tercetusnya peperangan Badar. Tapi sebelum berlakunya peperangan Badar, Abu Sufyan ni tahu kalaulah nak tunggu bantuan daripada Mekah sangat lama. Boleh jadi kalau Mekah tu sampai, aku telah pun ditangkap oleh pasukan Muhammad. Jadi Abu Sufyan ni dia tak nak bertembur dengan pasukan Nabi, yang menyebabkan pasukan Abu Sufyan ataupun rombongan Abu Sufyan ni mereka melalui jalan yang tak pernah difikirkan oleh orang Islam. Bahkan Nabi pun tak perasan yang Abu Sufyan menggunakan jalan yang lain, yang mana jalan itu jalan yang susah untuk dilalui oleh manusia. Tapi Abu Sufyan ni bukan bawa manusia, Abu Sufyan ni bawa unta. Di atas unta tu banyaklah harta-harta, wang-wang, dinar dan sebagainya. Itu yang dihandle oleh Abu Sufyan. Tengok betapa bijaknya percaturan Abu Sufyan yang menyebabkan mereka tak bertemu langsung dengan pasukan Muhammad. Tapi peperangan Badar tetap berlaku disebabkan Abu Sufyan menulis surat hantar kepada Abu Jahal. Jadi itu di antara apa yang berlaku. Dan Abu Sufyan juga kita boleh tengok. Okey, siapa yang follow saya punya video, yang setiap kali tengok video saya, dia akan tahu saya akan bagi tahu yang saya ada satu cookies yang saya sendiri yang buat. Okey, kita ada char cookies satu daripada Perisa Chocolate, and then satu lagi daripada Perisa V Cookies Vanilla Butter. Siapa suka Vanilla Butter memang sangat sesuai. Boleh terus WhatsApp nombor kat bawah. Anda boleh tengok feedback juga dekat kita Facebook page, dekat kita punya Facebook page and IG. Ada snack cookies, banyak sangat feedback daripada customer kami, and kebanyakan dalam kalangan mereka akan kata sedap saya punya cookies ni. Macam mana yakin? Bukan saya kata sedap, tapi ramai customer yang kata sedap. Terus WhatsApp nombor kat bawah. Okey, Assalamualaikum.